timbang. Tu baru sebahagian kajian. Itu kita kata ulama dulu hebat. Ulama dulu ni, ulama kita ni secara zahir ulama dulu kasyaf lain cerita. Dia ada satu lagi kuat kasyaf. Secara kajian, secara kasyaf. Lepas tu kita nak lawan dia pun tak boleh. Dia ada satu lagi, satu habuan yang Tuhan bagi kat dia, kasyaf. Kasyaf ni benda kita nak tahu. Macam kita tengok macam Ibn Sina dan sebagainya, Al-Farabi semua ni, ulama dulu yang boleh kita tengok, dia boleh kaji dalam. Sebenarnya dia pun bukan hanya mengkaji fizikal, daripada satu ilmu yang dia panggil mukasyafah Tuhan bagi kat dia. Boleh lepak rasa. Lepas tu dia boleh hebat. Kita kata Ibn Sina tu ataupun Al-Farabi, mereka sebenarnya ahli tasawuf. Yang Tuhan bagi satu ilmu kepada mereka, dia bagi kasyaf, ilmu mukasyafah. Tuhan bagi dia boleh lepak rasa. Dia lepak rasa, lalu dengan dia guna ilmu kasyaf dan sekali secara fizikal, mereka kaji depa bedah dan sebagainya. Sebab tu kata ulama dulu depa ni hal tersebut dia tepat. Ini baru satu kajian kita dapat. Mana ruh tu, maknanya ruh ni bukan kata benda kosong. Bukan kosong itu dari alam madah. Kita tahu mana kata dia ada madah, madah tu tak nampak ya. Bila ruh tu keluar jadi berat, jadi ringan. Bila ruh tu masuk jadi berat. Itu satu kajian. Jangan tanya banyak sangat ni payah. Jangan duk mikir banyak, saya teruk tadi. Tapi tak apa, nak tanya boleh, kita sama kita bincang. Tapi ni teruk. Ni kalau ada pokok biologi, pokok apa ni, pokok metafizik, teruk dia. Nama je anak kitab ni kan. Dia kata apa? Kat bahasa darat. Tapi jaga. Payah, ada cerita ni mupa je tak tahu dah. Dia panggil mujarradah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tak jauharnya Arab dia. Jauhar Arab. Cuma ada sebahagian falsafah dan juga termasuk Imam Ghazali, dia tambah satu mujarradah. Habis-habis lah. Kalau kita puasa cenderung, kita jadi Ghazali. Kalau kita puasa ya kah? Kita jadi ahli sunnah wal jamaah. Senang lah. Kalau siapa dia puasa begitu, saya puasa roh ni, kita jadi Imam Ghazali lah. Kalau dia puasa, bukan, ahli sunnah wal jamaah. Majoriti bukan kita Imam Ghazali, bukan ahli sunnah. Tak. Itu yang sebelum ni orang yang silap faham kadang dia cerita apa, yang kata dakwah ni bukan ahli sunnah jamaah, ahli sunnah mengatakan bukan. Bila kata ahli sunnah kata begitu, dakwah ni itu bukan ahli sunnah, dakwah ni itu keluar pada ahli sunnah, ada. Itu majoriti dia panggil. Pendapat majoriti dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Hak yang lain itu bukan mana dia sudut tu dia terkeluar daripada pendapat ahli sunnah. Hal lain tidak. Itu Imam Ghazali pun dia tak masuk ahli sunnah wal jamaah. Itu satu bahasan. Jauhar keduanya Arab. Tapi ada satu puak. Ada satu puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah. Daripada Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan kata ada puak Mu'tazilah mengatakan mereka engkar adanya Arab. Mereka kata semua yang ada ni jauhar. Kullu jawahir. Semuanya jauhar. Semua jauhar. Sifat yang ada kat kita pun jauhar. Bukan sifat. Ilmu yang ada kat kita pun jauhar. Tu kalau bincang pun boleh juga tu. Boleh ada munasabah. Ilmu kita hilang, sihat kita, sakit kita hilang masuk, mesti dia berjauhar. Tu kalau kita nak bincang, kalau jadi Mu'tazilah sebentar, jangan saya silap. Jangan. Kan kita masuk jadi Mu'tazilah tak. Tapi tak mau, ilmu ni payah, saya jadi masuk Mu'tazilah tak teruk. Takut jadi. Kalau nak berlaku Mu'tazilah sikit boleh. Tapi lambat khatam, masuk tak jadi Mu'tazilah. Saya di majlis-majlis kalau saya mengajar kitab, kalau Mu'tazilah saya jadi Mu'tazilah tak. Saya jadi Mu'tazilah, bom lawan, semua bagi pakat celek. Mu'tazilah betul nampak ni. Contohnya apa? Allah tak boleh lihat. Mu'tazilah Allah tak lihat dia kan. Sebab apa? Allah bukan jiri, bukan jisim. Allah bukan hitam, bukan putih. Saya jadi Mu'tazilah, cerita gerbang. Lepas tu pun kita jadi Islam. Baru orang berapa pasal dia nak celak tengok. Tapi kalau haji dia tak faham ni, dia tak faham tu lah. Dia tak faham tu kan payah. Ada satu tempat saya duduk cerita macam ni, saya jadi Mu'tazilah. Tapi haji ni bukan duduk dalam masjid, dia duduk keluar dalam rumah. Dia duduk di rumah, dia duduk di luar masjid. Dia kata ustaz Mu'tazilah. Dia kata ustaz Mu'tazilah. Memang malam tu saya duduk cerita, saya jadi Mu'tazilah. Saya duduk cerita berbang, Tuhan tak boleh nampak.
Sebab dia bukan berdiri muka Arab. Bila saya cerita Al-Sunnah, dia tak dengar. Dia pun kata saya Mu'tazilah. Dia tak panggil dia mai sini. Nak tahu Mu'tazilah, mai belajar, bukan duduk di rumah. Rumah dia sebelah masjid. Masjid yang gitu. Sebelah masjid, dia kata saya Mu'tazilah. Dia begitu. Ni kalau jadi Mu'tazilah, boleh ni kan nak gempak ni. Jadi Mu'tazilah. Semuanya Jauhar, tidak ada Arad. Sebab tu ada sebahagiannya lah. Tapi bukan. Lain, dua-dua tu berbeza. Nanti kita akan belajar Jauhar tu apa dia, Arad tu apa dia. Apa ciri Arad, apa ciri Jauhar. Nanti kita akan kerti. Nanti kita akan faham tu kata pentingnya ilmu ni. Cukup penting bagi kita yang nak meningkat lah ilmu pengetahuan kita. Cukup penting ilmu ni. Baru kita tahu beza di antara Arad dengan Jauhar. Jadi rupanya ada golongan Mu'tazilah yang mengatakan mereka mengingkar adanya Arad. Mereka mengatakan al-alam ini kulluhu jawahir. Semuanya Jauhar. Lepas kita Jauhar. Ni bulat dah. Mereka kata Jauhar. Itu sebahagian golongan Mu'tazilah. Maka ni kita baru nak masuk apa tu Jauhar. Maka Jauhar itu ialah benda yang membawa diri sendiri. Dia bawa diri sendiri. Dia tak terima betul-betul kan? Dia membawa diri sendiri. Apa makna? Nak ada dia tak perlu tumpang yang lain. Kalau hijau, dia tak boleh bawa diri sendiri. Hijau nak ada dia kena duduk di cabai. Dia kena duduk di buah. Merah nak ada dia kena duduk di cabai. Dia tidak boleh membawa diri sendiri. Dia tak boleh. Manis itu dia punya Arad. Arad dia tidak boleh membawa sini. Tapi gula dia boleh bawa di sini. Zat gula tu, dan kita faham hak manis, hak berketul tu. Kalau masin masuk dia panggil garam. Kalau manis masuk dia panggil gula. Dia tu bawa di sendiri. Mana kita boleh jadikan dia tu pedas, kita boleh jadikan dia tadi manis, masam dan sebagainya. Tu. Jadi mana macam kita kata kek, kek tu sebelum dia manis, sebelum dia wangi, sebelum dia panas, dia membawa diri sendiri. Dia tak perlu tumpang yang lain. Tapi selepas tu bila kita jadikan dia manis, kita jadikan dia warna hijau, kita jadikan dia wangi dan panas, yang lain ni panas tidak boleh ada dari sini, melainkan kena tumpang di benda. Manakala itu di kek. Hijau tak boleh duduk di lain, melainkan dia tidak boleh bawa di sini. Dia kena duduk di kek. Contohlah, kalau di beg lah. Mana ada hijau terbang sendiri. Kalau kita nampak hijau tu ada benda. Sebab tu bila kita tengok benda hitam lalu, kita akan naik bulu rumah. Sebab apa? Kita kata hantu. Kalau hitam saja apa kisah? Hitam kita duduk tengokkan hitam. Hitam tu dia. Kalau hitam lalu, kita tak kisah. Hitam lalu. Tapi masalah kita nampak hitam atau putih, kita akan bayang hantu. Sebab apa? Tidak boleh hitam tu sendiri dia. Mereka ada lembaga. Betul? Tidak boleh ada benda yang putih berjalan sendiri dah. Mereka ada lembaga. Bila kita nampak putih lalu, walaupun tak bentuk orang putih, kita lari. Menyacak lari. Sebab apa? Hantu. Mesti ada tuan. Putih mesti ada tuan. Tuan tu dia punya Jauhar. Hitam tu dia punya sifat Arad, dan tuan dia tu dia punya Jauhar. Tapi cuma tuan dia kita tak nampak. Sebab tu kita nak beli sifat ni tak boleh. Kita nak beli manis di kedai tak boleh. Kita tak orang beli gula nak beli manis. Tapi orang kata gila. Nak beli, kita tak orang beli gula ni sebab kita beli gula ni je timbang dia mahal. Cuba kita beli manis saja. Murah sikit. Murah sikit kalau kita beli manis saja. Tapi di Kelantan lain. Kelantan manis lain kuih. Di petani lah Kelantan orang. Di petani kalau manis kuih. Nak beli manis. Dia panggil manis. Satu lagi lurah petani. Semua dia panggil manis. Manis. Dia tak ada kata cicak badak kan. Dia tak manis. Ni manis ni berapa harga? Dia panggil manis. Tapi ada nama je tapi follow manis. Kalau kita nyamuk ni dia panggil ibu. Ibu kapon. Pijat ke kabui ke dia panggil ibu. Ibu. Dia panggil ibu. Dia panggil ibu. Dia tak bercerita ni pijat ni kabui nak dia ibu. Yang kita cakap ibu dah ibu aku bukan.
Jangan. Dia kata bahasa dia miskin. Kita pun miskin juga. Hak petani dia kata apa? Luah dia sedikit. Bahasa sikit. Dia panggil ibu. Semua ibu. Dia panggil ibu tu. Kita nak beli tak boleh. Kita nak beli macam cabai. Kita masak gulai tak pedas. Kita kena beli apa? Kena beli cabai. Kita nak bawa nanya. Kita nak cabai ke nak pedas? Kita nak pedas. Bukan nak cabai. Kadang cabai kita tak makan pun. Tapi kita makan jugalah dia tak pedas. Kan? Cabai dalam gulai kan sedap, perak tak pedas lah. Tapi sebenarnya kita bukan nak pun cabai tu. Kita nak dipedas. Bila kita masak tak pedas, apa-apa kita bayang, kita akan bayang kita nak pedas, kita nak cabai. Bukan cabai tu kita nak pedas. Sebab tu kadang-kadang orang tak makan langsung cabai tu. Sebab dia nak pedas. Jadi pedas tu dah duduk sini tak boleh. Dia punya Arab. Dia tak boleh membawa di sini. Saya nak cerita bawa di sini. Tapi cabai ni, adakah setiap cabai tu pedas? Dah. Dah adakah setiap cabai tu merah? Dah. Ada cabai hijau. Kalau cabai kemerah lagi tahu. Kuning pun ada. Kan? Macam-macam ada. Tambah lagi dia buat cabai hak pedas tu. Macam warna dia jual di warna-warna macam-macam. Satu pokok macam warna. Dia boleh buat. Cabai pun heran. Kan? Dia boleh macam mana keluar dia buat dia macam warna. Kan? Cabai tu dia tak nak kisah aku hijau ataupun merah, aku pedas ke tak pedas. Aku tak kisah, dia bawa diri sendiri. Qawma binafsi. Cuma pedas hijau dia tak boleh ada sendiri, dia kena tumpang di cabai. Sebab tu saya sebut setiap cabai tak semestinya pedas dan setiap pedas tak semestinya cabai. Mana Arab tu duduk dekat dengan Johor. Dia duduk, dia mesti Arab, dia mesti duduk di Johor. Dia tak boleh bawa sendiri dah. Kalau dia boleh bawa sendiri, kita boleh beli pedas saja tanpa beli cabai. Kita boleh beli manis saja tanpa beli gula. Kita boleh beli masin saja tanpa kita beli garam. Ni pun saya banyak kali cerita, dah main tepat dia kali cerita. Macam pedas. Setiap cabai tak semestinya pedas dan setiap pedas tak semestinya cabai. Ada cabai yang tak pedas. Ada cabai yang tahap kepedasannya tinggi. Cabai Melaka kecil tapi pedas dia. Tahap kepedasan dia banyak. Kuantiti pedas itu yang menumpang di cabai. Tapi cabai kemerah punya lah besar. Tapi boleh pokok perang. Sebab apa? Tak pedas. Faham? Dan setiap gula tak semestinya manis dan setiap manis tak semestinya gula. Tapi selalunya gula ni manis lah. Tapi kita boleh buat gula tak manis. Boleh. Boleh kita buat. Dia mesti benda manis, dia mesti menumpang. Sifat ataupun Arab mesti menumpang di Johor. Dia tak perlu menumpang yang lain. Dia membawa diri sendiri. Macam kek tu sebelum. Ni kek kan sebelum kita buat kosong. Kosong. Lalu kita boleh buat warna-warni dan semacam ni. Bila dia masuk dalam ni jadi panas dan wangi. Benda-benda tu menumpang dia. Ni yang maksud kata Syekh. Jauhar itu benda yang membawa diri sendiri dengan tidak terhenti, tidak bergantung dan tegahar. Tegahar ni bahasa petani. Tak dia panggil altaf taksir. Tidak terhenti dan tegahar, tak bergantung, ada iaitu dengan tupang, tenggak dan berjelera pada benda yang lain. Ada dia. Dia tak perlu tumpang, tenggak, hingga berjelera, mesra, larut pada benda yang lain. Dia tak perlu tumpang yang lain. Macam cabai. Dia tak semestinya hijau dan dia tak semestinya merah. Dan dia tak semestinya pedas. Tidak terhenti dan tegahar, terhenti juga, ada ia Jauhar itu dengan tumpang, tenggak, hinggap dan berjelera, larut pada benda yang lain. Dia benda sifat yang menumpang ni, dia ada macam-macam jenis. Ada yang bertenggak ni hinggap duduk ke atas, menumpang duduk ke atas. Dalam tak pun, dia menumpang saja. Kalau kita tengok buah durian hijau, luar dia hijau, dalam dia tak. Dalam dia kuning. Maknanya hijaunya duduk di atas. Kalau kita cabai begitu juga. Hijau dia, kulit dia ada, dalam dia dah. Tapi pedas dia cabai, dia pergi berjelera, larut. Berjelera ni mesra masuk sekelap dulu. Pedas tu di atas sampai di bawah, di tengah semua pedas rasa dia. Tu dia panggil jenis Arab, jenis berjelera dia panggil. Mesra.
masuk, larut. Macam kata apa? Air teh, manis tu sekalian air tadi manis. Itu dia panggil berjelera dan larut. Tapi ada yang jenis duduk di atas. Sifat tu dia duduk di atas saja, dia tak duduk di bawah. Dia tak mesra larut. Itu pun dia panggil tenggak. Dia punya bahasa dia menumpang dan tenggak. Itu. Maka jauhar itu ialah benda yang membawa diri sendiri. Kita tengok dulu di luar tu dia kata apa. Katanya yang membawa diri sendiri ila akhirih, hingga akhir. Maka di sini tak dapat tidak dengan ditambahkan bertempat gatik. Bertempat sama. Dia kena kait dan bertempat. Dia membawa diri sendiri, tapi kena kait bertempat. Sebab apa? Karena maklumlah, kita duk bicara zat makhluk. Demikianlah juga dikatakan pada bicara jauhar pada muka 30 tu nanti akan datang. Itu juga jauhar. Nanti dia akan bahas dulu ni. Kalau kita kata zat ni membawa diri sendiri, masuk zat Tuhan. Masuk zat Tuhan. Zat Allah sendiri pun dia panggil membawa diri sendiri. Kalau kita kata sesuatu yang benda yang bawa diri sendiri, Tuhan kita, zat Tuhan kita boleh panggil benda, syai. Kita boleh panggil syai. Suatu amrun, kita boleh panggil zat Tuhan amrun atau syai. Membawa suatu yang membawa diri sendiri. Dan zat Tuhan pun begitu juga. Sebab tu kena kata apa? Dia membawa diri sendiri, tapi dia menumpang, ditambah dia bertempat. Dia mesti bertempat dan mengambil ruang. Zat Tuhan tak masuk. Zat Allah tak ambil ruang dan zat Allah tidak bertempat. Itu. Di sini banyak nak cerita, tapi takut tenggelam. Maka jauhar itu ialah benda yang membawa diri sendiri dengan tidak terhenti dan tegara ada dia itu dengan tumpang tenggak dan berjelera pada benda yang lain. Inilah tidak terhenti dan tegara ada ia dengan tumpang tenggak pada benda yang lain, dipanggilkan dengan bahasa Arab maqama binafsih. Suatu iaitu benda. Tapi orang tadi terjemah benda. Kita terjemah suatu. Kalau bahasa lain suatu yang membawa diri sendiri. Tuhan pun suatu juga. Sebab tu kita boleh kata suatu yang membawa diri sendiri, itulah jauhar. Tuhan bukan jauhar. Allah bukan jauhar. Dia bukan jauhar. Sebab tu kena kata suatu atau benda yang membawa diri sendiri dan bertempat. Itu barulah masuk jauhar betul-betul. Kalau tidak, kalau kita kata suatu yang membawa diri sendiri, zat Tuhan begitu juga. Zat Tuhan membawa diri sendiri. Cuma sifatnya sedia kala pada azali ada bersama Allah. Sedia kala pada azali lagi ada bersama Allah sifat-sifat tadi. Jadi jauhar dengan jirim, apa beza jauhar dengan jirim? Jauhar ni di umum. Jauhar dengan jirim, kata ulama muradif. Murah ni maknanya benda hak sama, benda hak tulang. Benda hak sama. Tapi ghalibnya kalau disebut jauhar dikenal kepada jauhar fardi. Jauhar fard. Jauhar firi. Dia panggil atom. Disebut jauhar dikenal kepada atom, sesuatu yang tak boleh belah bagi. Sesuatu yang paling halus tu dia panggil jauhar. Tapi bila jauhar tadi boleh dibelah bagi, dia panggil jisim. Dia panggil jisim. Jauhar, jisim, jirim. Pendapat ulama katakan benda yang sama, muradif. Cuma bila sebut jauhar, ulama akan selalunya dia terkenal kepada jauhar fardi, dia panggil atom, sesuatu yang paling halus, dia panggil jauhar fardi atau jauhar firi. Itu yang paling halus sekali. Itu pun nanti saya akan cerita. Maqama binafsi, iaitu benda yang membawa diri sendiri. Dia bawa diri sendiri. Bawa sendiri maknanya nak ada dia, tak kena ada benda lain. Nak ada manis, kena ada gula. Nak ada masin, kena ada garam. Nak ada pedas, kena ada cabai.
Tapi nak ada cabai, memanglah dia mengambil lapang, cerita lain. Tapi nak ada dia tak perlu macam adanya pedas. Dia tak perlu hinggap di lain. Ada, nak membawa diri dia sendiri. Tuhan cipta dia. Tapi dia tu tak perlu nak ada dia, kena ada benda lain. Itu maksud dia. Benda yang membawa diri sendiri. Maka apabila kita terjemah bahasa Arab itu dengan kata barang yang berdiri dengan sendiri, maka payah. Kalau ikut tu barang yang berdiri dengan sendiri, tapi Syekh terjemah membawa. Itu dia panggil terjemah dengan tafsir. Dia bukan terjemah betul, tafsir. Benda yang membawa diri sendiri. Maka apabila kita terjemah bahasa Arab itu dengan kata barang yang berdiri dengan sendiri, maka payah dan lambat sampai kepada maksud. Nak sampai kepada maksud tu lambat. Lambat sampai kepada maksud. Dan berhajat kepada hurai. Nak kena hurai pula. Nak kena cerita dan surah. Surah ni hurai, cerita. Terang. Pula akan maksud. Berdiri dengan sendiri. Berdiri macam mana? Duduk pun dah bangkit kan? Tu jadi nak kena cerita panjang. Maka adalah makna yang hamba berkata itu. Mana? Itu yang dia kata benda yang membawa diri sendiri. Satu makna daripada dua makna bagi sifat bagi tu. Bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih di kitab-kitab bicara ilmu usuluddin dengan lebih kurang. Sebab tu kan dalam kitab usuluddin la yahtaju ila mahallin. Dia tidak perlu kepada tempat. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Itu dalam ilmu umul barahin. Dia mengatakan, dia mentaksirkan qiyam binafsih, Tuhan tak berhajat pada tempat untuk dia menumpang. Sebab tu kalau qiyam binafsih pun, kalau kitab Baqarah dia tak cuma berdiri Allah dengan sendiri. Kalau berdiri takut kita faham Tuhan duduk kemudian bangkit bangun sendiri dah tanpa siapa tolong. Tu kita pun boleh. Kita pun boleh duduk kemudian bangun sendiri tak ada siapa tolong. Tu jadi payah nak terjemah sebiji itu payah. Kadang-kadang maksud dia macam lain. Sebab tu kadang-kadang kita terjemah bahasa dulu macam raf'u kan, raf'ul hadas, angkat hadas. Angkat hadas tu jadi kita faham angkat tu mana tolong angkat budi pala. Tak, raf'u ni makna izalah, menghilangkan hadas. Kita faham angkat hadas. Kalau dah angkat hadas duk buang mandi buat apa? Kita mandi nak buang, nak hilangkan hadas. Dia pergi angkat bubuh. Itu tu urainya. Angkat hadas besar ni, angkat buang, angkat bubuh. Angkat bubuh kan angkat buang. Angkat buang. Tapi raf'u mana izalah, mana menghilang. Bukan raf'u mana angkat. Kalau kita bahasa Arab ni, kita nak jadi mujtahid, nak jadi mufti, nak jadi qadi, nak jadi orang yang berfatwa, kena reti bahasa Arab. Dia kena pakar bahasa Arab. Kita masalah ni, kita tak apa-apa. Pakar bahasa Arab bukan boleh cakap Arab. Kalau boleh cakap Arab, semua tu Arab boleh jadi qadi. Pakar bahasa Arab, soroknya, bayan, badek, ma'ani, mantik, semua ni. Siapa kerti lah ni? Siapa agak kerti yang kat tangan main nak tengok? Saya sini tak boleh angkat. Itu jadi masalah kita faham sendiri je tau. Kita faham sendiri. Faham bahasa Arab ni syarat qadi tu. Tapi kita dah ni qadi kita, syarat qadi dia mestilah reti bahasa Arab. Reti bahasa Arab bukan kata boleh cakap Arab dah. Dia kena reti semua ilmu Arab. Dia kena reti. Maqama binafsi. Tapi maksud nafsi ni ialah zat. Bukan nafsi tu makna nafsu atau darah. Dalam bahasa Arab ni, nafsu ni dia ada makna mala nafsa, sa'ilah, darah yang tak mengalir. Ada nafsu dengan makna nafsu, ada nafsu dengan makna diri, ada nafsu dengan makna darah. Bukan di sini. Maknanya zat. Ini dipanggil panggilan yang sebenar. Benda yang membawa diri sendiri, maka apabila kita terjemah bahasa Arab itu dengan kata barang yang berdiri sendiri, maka payah dan lambat sampai kepada maksud dan faham.
dan berhajat kepada hurai dan surah pula akan maksud. Maka adalah makna yang hamba berkata itu, walaupun saya terjemah ni tak tepat di sudut bahasanya, tapi inilah dipanggil salah satu makna daripada dua makna bagi penafsiran sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab makna qiyam nafsi la yahtaju ila ma'alin, Tuhan tak berhajat kepada tempat. Di kitab-kitab bicara ilmu usuluddin dengan lebih kurang, tu pun bukan terjemah swiji, lebih kurang begitu. Itu. Nanti kalau orang kata apa? Macam tadi Syekh sebut, jauhar tu maqama binafsi, barang yang berdiri dengan sendiri. Kalau kita kata jauhar tu maqama binafsi, berdiri dengan sendiri, termasuk juga Allah Ta'ala sendiri lah. Allah Ta'ala sendiri, zat dia pun berdiri dengan sendiri. Nak ada dia bukan kena ada yang lain. Tapi macam mana Syekh sebut mula tadi, dia kata apa? Ilmu ini tidak bersangkut paut dengan zat Tuhan. Tidak bersangkut paut dengan zat Tuhan. Lepas tu yang Tuan Pengarang dia buat di sebelah tu, di tepi tu, kena kait pula dikatakan bertempat. Bertempat. Habis. Dikait bertempat, baru dia tak kena zat Tuhan. Perbahasan ulama ni dalam semua. Tu. Jadi kalau pandangan ulama usuluddin, ulama tauhid, jauhar ni benda yang bertempat dengan sendiri, ataupun yang bertempat dengan dirinya sendiri. Makna dia tidak berhajat kepada benda yang lain. Itu dia panggil jauhar. Adapun di sisi falsafah dia kata apa? Benda yang terkaya ini daripada berhajat pada benda lain, dia tidak berhajat pada benda yang lain. Itu falsafah dia kata begitu. Yang tak berhajat kepada yang lain, itu falsafah kata itulah jauhar, tak berhajat pada yang lain. Tapi makna sama lah. Kalau al-sunnah ulama usuluddin, benda yang bertempat dengan sendiri, yang bertempat dengan dirinya sendiri tanpa berhajat pada yang lain, baru disebut tanpa berhajat pada yang lain. Habis. Maka adalah ketentuan, dia panggil ciri khas, ciri-ciri jauhar. Itu makna ketentuan, khawas, sifat-sifat yang khusus. Maka adalah ketentuan bagi jauhar itu ni sifat-sifat yang khusus, yang tentu, ada ciri-ciri khas bagi jauhar itu beberapa perkara. Setengah daripada beberapa perkara itu mengambil lapang ia dengan cara dirinya. Dia mengambil lapang, mengambil ruang dengan cara dirinya. Apa makna? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Dia tak berhajat kepada yang lain. Dia nak ambil lapang tu, diri dia sendiri ambil lapang. Dia ada satu lagi yang ambil lapang, tapi dia menumpang di jari. Macam handset tu warna hitam. Hitam tu ambil lapang, tak ambil lapang juga. Tapi bukan dirinya yang ambil lapang, handset tu ambil lapang. Lapang ni ruang. Lapang ni dia panggil ruang. Ini nak tahu ciri jauhar. Nak tahu ciri jauhar, dia mengambil ruang. Mengambil ruang macam ni. Kita duduk ni, mengambil ruang. Ruang ni bukan, kalau dalam kitab dulu disebut lapang. Lapang tu bukan lapang macam padang bola ataupun tempat ruang yang luas. Tak, lapang ni maknanya qadar untuk tubuhnya duduk. Tembus. Ni macam tadi, sebelum saya duduk di kursi ni, angin penuh. Bila saya duduk, zam. Angin duduk di tempat saya tadi, habis semua duduk di tepi. Rapat dengan tubuh saya. Dan saya ini
Ni angin duduk ada sebelah ni. Zam. Saya tolak pergi. Tadi angin penuh sini. Tam. Saya letak angin tak ada lah. Saya tarik tu. Rapat tu. Saya tarik. Letak. Pound terbuka. Ni kan saya. Tong. Rapat pergi. Ni. Saya letak balik. Tu. Tendang. Angin pergi. Zom. Duduk. Tepi-tepi. Tangan saya ni. Ni saya buka pump. Kan? Saya tutup. Angin pergi. Tapi mujurlah Allah buat angin ni. Angin lembut. Kalau tidak sakit kita. Kalau keras memang tak boleh jalan lah. Kalau macam selut, teruk kita nak menapah betul. Nak menapah. Nak tarik angin tu. Macam kita menapah dalam selut. Lepas pula. Sebab apa dia lihat. Dah angin tu hamba bagi lembut. Lembut ni, lembut. Ni satu nikmat kita tak sedap. Nikmat. Nikmat Tuhan bagi. Orang tadi panggil ruah. Dia lembut. Tak pasal apa. Tapi memang dia wujud. Sebab apa? Ni, kita puasa bangin. Kita puasa bangin. Sebab apa? Tangan kita telah merempuh udara. Ruang merempuh udara. Itu. Ini maksud ambil lapang ni bukan maknanya duduk di tempat yang luas dah. Dia masuk dalam kubur pun dia mesti ada ruang untuk dia duduk. Itu maksud ambil lapang. Tapi lapang macam dia sebut. Lapang dia ada dua. Lapang mauhum, lapang muhaqqaq. Ruang yang hanya kita sangka je ruang, tapi sebenarnya bukan ruang atau berlapang pun. Macam ni lah sekarang ni. Ni bukan lapang ni. Penuh dengan angin. Penuh dengan udara. Penuh dengan angin. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak. Dia ada lapang yang muhaqqaq. Lapang yang sebenar-benar lapang. Memang tak ada udara. Udara tak ada. Itu dia panggil al-faraq al-muhaqqaq. Faraq al-muhaqqaq. Dia ada al-faraq al-mawhum. Sangka saja. Dulu tuan-tuan buat misal lapang yang muhaqqaq, lapang yang benar-benar lapang ni. Tak masuk suatu dalam satu satu bekas yang mana yang sempit, kita masuk kayu situ rapat, kemudian kita tarik. Mula-mula kita tarik di dalam tu. Itulah lapang yang sebenar. Itulah lapang yang sebenarnya. Tapi sebenarnya di atas tu kan, di atas sana, di angkasa sana memang ruang yang sebenar. Senang. Kita buat misal di atas. Di sana tidak ada lapang yang sebenar. Udara tak ada. Betul kita pakai oksigen. Dia tidak ada ruang. Dia tidak ada lapang. Itu dia panggil al-farq al-muhaqqaq. Itu dia panggil kosong betul. Memang tak ada udara di atas. Panas mati kita. Dia udara tak ada. Sebab tu suara ni dia menumpang angin. Suara dia tumpang angin. Saya bercakap kan angin tak ada. Tak ada. Tak keluar suara. Tuan-tuan tak akan dengar. Kalau angin tak ada. Kalau tak ada udara, suara dia tak terbit. Tak terbit suara dia. Sebab tu di atas sana, di angkasa sana, kalau dia meletup, dia tak bunyi. Dia pecah. Sebab apa? Itu semua nikmat Tuhan bagi semua di sebalik ni. Kalau tidak di atas sana, jenuh bising je lah. Di atas sana bukan kecil-kecil. Kedakam sekali pekak kita. Di atas sana bintang, semua bintang belaga. Kedakam pekak kita sekali. Anak cucu semua pekak. Tapi di atas dia pecah. Dia kelai itu. Tuhan buat tengok nikmat. Kita tahu lah di sebalik tu kita dapat apa hikmah. Di sebalik tu kita dapat apa? Tuhan baikkan udara kita ni lembut. Udara ni lembut. Itu. Ini salah satu ciri-cirinya. Dia mengambil ruang. Dia panggil apa? Vacuum. Ni ada orang ajak dia ni. Dia dulu kata pun. Dia kata vacuum Ustaz. Dia ada satu contoh. Kalau kita ada bekas panas di tepi tu. Dia ada ruang kosong. Dia ada ruang tak ada bekas. Itu dia kata Ustaz. Itu memang tidak ada udara dalam tu. Ada bekas yang ada di tepi tu. Itu memang tidak ada udara. Itu dia panggil vacuum. Dia tak tu memang tak ada udara dalam tu. Kosong. Tapi kalau kita pergi makulat nanti, kita akan belajar kenapa di bawah tidak ada udara tepi, supaya panas tu lama. Sebab apa? Pangai jiri ni ditumpang di angin. Sifat ni ditumpang di angin. Kalau ada angin di sekeliling ni, maknanya panas ni akan menumpang di angin, akan hilang. Dia kata tu dia buang angin, jangan ada angin di tepi ni supaya panas tu lama. Tu nanti kita akan belajar. Nanti kita akan mengaji.
tu panah tu dihilang ke, ada Tuhan bagi hilang ke, ataupun dia berpindah, tu pun dia akan bahas pula. Berpindah ke? Kalau kita buah, kalau jeruk kita jeruk kan, jeruk yang masam, buah yang masam, kita letak di air jeruk, kemudian jeruk tu manis. Adakah manis itu dengan sebab air di luar tadi, ataupun manis tu Tuhan bagi jadi asing? Tu dia ulama bahas itu. Sebab apa? Sebab sifat dia tidak boleh berpindah. Sifat dia tak boleh berpindah. Berpindah menggunakan sifat tak boleh bawa diri sendiri. Contohnya hitam, ni hitam. Sifat kalau dia berpindah di sini ke sini, masa dia berpindah tu, masa tu dia tidak menumpang di Jauhar. Mana mungkin? Sebab bila sebut sifat mesti duduk di Jauhar. Kalau dia berpindah ke sini, makna masa tu ada satu saat dia membawa diri sendiri. Mana boleh? Ni payah pada falak lagi ni. Lebih kurang falak lah. Apa bahas itu? Ada pun dia kata apa? Ada berjangkit macam-macam. Ada pun tidak, Tuhan bagi jadi asing. Kalau kita buah cermai tu, buah cermai kan? Buah cermai masam. Manis dia tu bukan kata manis tu manis hak di luar masuk di dalam. Tuhan bagi dia asing. Asbab adiah dia panggil. Asbab adi. Kata ulama tak, dia berjangkit, dia menyerap masuk. Sebenarnya cermai tu bukan dia pun manis pun. Air tu yang masuk ke dalam tu. Di situ pun nanti kita akan mengaji tu. Di ujung-ujung nanti. Silap boleh buat bom. Nanti kita akan mengaji kitab ni. Jangan buat main kitab kita bawa ni, jaga. Jangan buat main. Dia dia tahu tu betul je tak. Dia berpindah, mana boleh berpindah? Dia tak boleh pindah. Cuma hak kita macam panah. Sebab apa? Air teh panas tu dia pindah. Panas tu dia pindah angin. Angin bawa angin. Sebab tu kita bila kita hembus, dia lama sejuk. Dia menumpang di angin. Cuba angin tak ada, dia panas lama. Lepas tu bila kita dalam rumah tak pasang kipas, memanglah udara ada, tapi dia panas. Lepas tu cujuan dia ada bekas-bekas air lah ni, dia buat di tepi tu kosong. Tepi tu dia panggil, saya pun tak mau angkat. Tak tahu lah banyak kali telefon. Di tepi ni kosong. Bila dia buat kosong di tepi, panas itu lama. Sebab apa? Supaya tidak mau panas ni pergi tumpang angin udara yang duduk sepi lah. Ni kita akan belajar tentang buah jeruk. Telur masin. Macam telur masin. Masin tu adakah pindah pergi masuk dalam telur? Kalau masin tu pindah, maknanya di saat dia pindah daripada air kepada telur tu, maknanya dia membawa dirinya sendiri. Mana boleh benda bawa diri sendiri? Kalau masin tu, masa dia pindah tu kita tangkap dia. Kita boleh tangkap dah. Tak boleh, mana boleh, masin mesti ada benar. Lagu mana boleh masuk? Tu nanti. Dia kena gempa begitu. Baru dia tak tinggal mengaji. Dia tak cerita habis. Dia kan layang-layang begitu. Dia kan cerita habis, dia tak mahu dah. Siap cerita habis lah tu. Tak habis lagi. Banyak lagi nak cerita itu. Itu. Maka lapang itu ialah bertempat di tempat kosong. Maka kosong itu tidak ada sekali-kali, hanya bertempat Jauhar itu dengan jalan semeruh, atau kita bahasa kita rempuh dan reduh. Reduh, dia bahasa reduh, redah. Patah balik. Adalah ketentuan bagi Jauhar itu beberapa perkara. Setengah daripadanya mengambil lapang ia Jauhar dengan cara dirinya. Maknanya dia tidak berhajat kepada yang lain. Itu makna dengan cara dirinya. Dia tak semacam sifat. Sifat dia ambil lapang juga, tapi dia menumpang di diri. Contohnya kalau kita kata kayu tadi warna coklat. Coklat tu